Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan hari ini saya akan ulaskan iPad Air 2020 untuk video terbaru di Amans. Baiklah, iPad Air 2020 adalah produk pertama daripada Apple yang dijana dengan chip A14 Bionic yang mana adalah antara chip paling berkuasa untuk peranti mudah alih. Chip ini dibina berasaskan rekaan 5nm yang mana pesaingnya sekarang adalah High Silicon Kirin 9000 yang digunakan pada Huawei Mate 40. Chip peranti mercu 5nm yang lain seperti Exynos 2100 dan juga Snapdragon 875 masih belum dilancarkan. Dan chip baru ini juga buat pertama kalinya diperkenalkan pada iPad terlebih dahulu berbanding sebelum ini yang diperkenalkan pada iPhone. Jadi iPad Air ini untuk siapa dan apakah yang menarik dengan tablet ini? Dan adakah iPad masih lagi tablet terbaik yang lebih baik daripada mana-mana tablet lain? Dan saya boleh katakan ya, sehingga hari ini jika ada orang tanya pada saya apakah tablet terbaik yang boleh digunakan dengan harga yang juga mampu milik, saya tetap akan katakan iPad. Tidak kiralah iPad yang asas seperti generasi yang ke-8 ke, iPad Air ke, iPad Pro ke, iPad mini ke, saya tetap akan sarankan menggunakan iPad kerana sistem operasi iPad adalah satu sistem operasi terbaik untuk sebuah tablet. Dulu ia masih berdasarkan iOS dan sekarang Apple telah menggunakan iPadOS. Ia menjadikan penggunaan adalah jauh lebih baik dan lebih menarik. Ini kerana ia mempunyai penggunaan yang lebih mudah, ikon yang lebih besar, penggunaan widget yang lebih memaparkan maklumat, penggunaan carian yang lebih mudah dan juga Siri yang lebih baik digunakan dan tidak memakan keseluruhan skrin. Bukan itu saja, iPadOS juga adalah salah satu ekosistem Apple yang sangat menarik untuk digunakan. Jika anda memiliki sebuah iPhone ataupun MacBook, iPad ini boleh digunakan bersama-sama dengan kesemua produk ini. Contohnya dengan MacBook, ia boleh menyokong Sidecar. Dengan iPhone, anda boleh menjawab FaceTime, menjawab mesej terus pada iPad jika anda terima notifikasi tersebut daripada iPhone. Kan menarik itu. Untuk iPad ini, ia dijana dengan chip A14 Bionic dan dipadankan dengan memori 4GB RAM sahaja, yang mana adalah 1GB lebih besar berbanding dengan iPad Air yang lama. Kemudian untuk memori hanya ada dua pilihan storan sahaja, iaitu 64GB ataupun 256GB. Baiklah, iPad Air ni juga menggunakan rekaan iPad Pro yang mana rekaan segi empat ataupun rekaan berkotak. Dan disebabkan itu dan menggunakan rekaan yang sama, iPad Air ni juga adalah iPad yang menggunakan USB-C dan tidak lagi menggunakan USB Lightning. Walaupun bezel ni kelihatan tebal, tapi pada hemat saya ini adalah rekaan yang terbaik untuk sebuah tablet kerana bezel ini adalah cukup nipis untuk mengelak daripada masalah skrin tersentuh dengan tapak tangan iaitu ataupun palm rejection. Dan rekaan ini walaupun kelihatan sedikit tebal, ia tiada Face ID kerana Apple menggunakan Touch ID di bahagian atas yang terbina pada butang kuasa. Ini juga adalah Touch ID serba baharu yang mana sebelum ni iPad Air dan iPad lama menggunakan Touch ID pada butang home. Dan bukan itu saja, walaupun tiada Face ID, ia masih mempunyai kamera swafoto yang baik-baik saja. Untuk rekaan seterusnya, di bahagian sisi ada butang arah suara dan ada 4 kekisi pembesar suara pada peranti ini. Dan versi yang saya gunakan ni adalah versi Wi-Fi tanpa sebarang sokongan selular. Dan di bahagian bawah ada juga USB Type-C. Baiklah, untuk skrin iPad Air ni menggunakan skrin 10.9 inci Liquid Retina yang mana adalah panel LCD dengan teknologi Apple tersendiri untuk menyokong True Tone dan juga gamut warna yang lebar. Ini menjadikan pengalaman penggunaan skrin ini adalah lebih baik dan lebih cantik. Tidak kira anda menonton video di YouTube ataupun Netflix, ia akan memberikan pengalaman imersif. Dan walaupun dia LCD dan hitamnya juga bagi saya mempunyai warna yang gelap cukup baik saja. Walaupun ia tidak mencapai 2K, tapi di YouTube anda masih boleh menonton video 2K HDR 60 frame per second tanpa sebarang masalah dan juga ia boleh dimainkan dengan pantas dan juga lancar. Dan seterus selepas pada skrin saya akan ceritakan mengenai pengalaman penggunaan seperti prestasi. Walaupun tablet ini mempunyai memori 4GB RAM, ia mempunyai pengurusan memori yang sangat baik dan tidak pernah saya jumpa tablet yang mempunyai pengurusan memori sebaik ini. Anda bayangkan kalau tablet Android yang ada 4GB RAM dan menjalankan banyak aplikasi dan juga chip pemrosesan peranti mercu, pasti ia sudah lengah masa kerana sistem operasi Android perlu menggunakan memori yang sangat banyak
untuk dikendalikan dengan baik. Tapi iPad hanya 4GB RAM. Jika anda lihat di sini ada banyak aplikasi yang saya buka dan setiap aplikasi ini masih aktif dan berjalan di latar tanpa mengganggu pengalaman penggunaan saya. Dan ini adalah satu perkara yang memuaskan. Jika anda menggunakan multi tertingkap misal kata pada iPad ni, ia boleh menjalankan sehingga 3 aplikasi serentak. 2 aplikasi sebelah menyelbah dan satu lagi aplikasi dalam tertingkap terapung. Dan aplikasi tingkap terapung ini juga mempunyai recent app yang tersendiri yang mana anda boleh berubah dengan aplikasi yang lain dan ia boleh dilancarkan dengan pantas sekali. Dan ketiga-tiga aplikasi ini apabila digunakan secara serentak, ketiga-tiganya adalah aktif dan boleh digunakan dengan lancar sekali. Ini membuktikan yang iPad boleh mengendalikan pelbagai aplikasi serentak tanpa sebarang lengah masa dan juga masalah memori. Baiklah, seterusnya untuk prestasi permuah pula. Saya bermain permuah Asphalt 9 dan juga PUBG Mobile pada tablet ini. Untuk Asphalt 9, ia mempunyai warna yang cukup cantik dan pengalaman penggunaan yang sangat laju dan sangat pantas. Agak mengecewakan walaupun pada peranti Android saya telah selarikan akaun Asphalt 9 dengan Facebook saya, tapi pada iPad ni apabila saya log masuk dengan Facebook, ia telah reset semula kepada akaun baharu. Agak kecewa di situ kerana saya perlu main bermula, tapi syukur disebabkan ianya pantas, saya boleh bermain sehingga banyak aras dengan pantas dan saya leka dengan apa yang berlaku dalam keliling saya. Kemudian dalam PUBG Mobile pula, ia menyokong tetapan yang paling tinggi dan boleh bermain dengan lancar tanpa sebarang lengah masa. Bukan itu saja, sambil saya bermain permuah, saya boleh pergi ke aplikasi lain dan buka kembali permuah dan ia tidak memuat semula. Dan untuk permuah juga, ia tidak begitu memanas. Sebaiknya tablet ini hanya suam-suam saja dan itu juga tidak akan mengganggu tangan anda apabila menyentuh. Kerana tablet ini anda akan pegang di sisi dan bukannya seperti telefon pintar yang akan pegang di seluruh tangan anda. Dan kadang-kadang saya juga biarkan saja tablet ini di atas meja dan pegang begitu saja untuk mengawal permuah. Jadi itu tidak menjadi masalah. Baiklah, untuk pembesar suara, walaupun ia ada 4 kekisi pembesar suara, tapi saya rasakan ia hanya mempunyai 2 pemacu audio dan masih memberikan pengalaman pembesar suara stereo. Pembesar suaranya walaupun tidak cukup kuat dan tidak cukup baik seperti Galaxy Tab S7 Plus, tetapi ianya adalah cukup memadai untuk penggunaan peribadi seperti menonton video, menjawab panggilan video atau juga membuat panggilan telefon daripada FaceTime audio. Kamera pada iPad Air ini masih lagi lebih kurang sama saja dengan iPad Air lain, yang mana dengan menggunakan Zoom, FaceTime ataupun Google Meet, ia akan memberikan pengalaman yang baik dengan kualiti panggilan video yang HD dan tidak menjadi masalah pun walaupun ia tidak cukup hebat. Tapi pada hemat saya, untuk penggunaan asas ataupun panggilan video sekitar 1 atau 2 jam, ia sudah cukup baik sahaja untuk penggunaan setiap hari seperti bekerja dari rumah, telesidang ataupun untuk penggunaan pembelajaran kelas atas talian. Baiklah, untuk bateri pula, tablet ini mempunyai bateri yang agak tahan lama. Sepanjang saya menggunakan tablet ini, ia mempunyai ketahanan bateri daripada 9 hingga 10 jam SOT dengan satu pengecasan. Jika saya kurang menggunakan tablet ini pula, ia boleh bertahan selama 3 hari dengan 5 hingga 7 jam SOT tanpa sebarang masalah. Untuk pengecasan pula, Apple menyediakan pengecas 20W dan kabel USB-C ke USB-C pada tablet ini, dan masa pengecasan pada tablet ini pada hemat saya agak perlahan, mengambil masa sekitar 2 jam untuk penuh, tapi ini berbaloi kerana ia boleh bertahan dalam tempoh yang agak lama. Baiklah, untuk tamatkan ulasan saya ini adalah, adakah iPad Air ini adalah sebuah tablet yang baik? Jadi sebagai seorang pengguna iPad Air generasi yang lama dan beralih kepada iPad Air yang generasi baru, perkara pertama yang paling saya bersyukur adalah ia menggunakan USB-C. Terima kasih Apple kerana memilih penggunaan USB-C, dan juga kedua adalah yang menggambarkan rekaan segi 4 seperti ini. Jika anda memiliki iPhone 12 misal kata, kini iPad Air anda yang lebih murah akan memiliki rekaan yang lebih kurang sama, itu segi 4. Jadi ekosistem tu akan nampak lebih cantik dan lebih kemas jika di dalam gambar, jika anda ingin tunjukkan di media sosial. Bukan itu saja, iPad Air ini juga adalah antara iPad yang berkuasa yang berada di pasaran sekarang. Tapi perlu diingatkan, jika anda membuat skor tanda aras, iPad Air ini mungkin akan mempunyai skor yang lebih rendah berbanding iPad Pro yang menggunakan chip pemprosesan berasaskan A12X ataupun A12Z. Ini kerana chip pemprosesan A12 adalah lebih berkuasa, mungkin dengan pengoptimasian tersendiri daripada Apple untuk memastikan iPad Pro lebih berkuasa pada iPad Air. Tapi ingat, yang iPad Air ni cukup untuk semua kegunaan anda dan harganya juga adalah tidak begitu mahal, dan dalam sekitar 2000 lebih saja anda boleh menggunakan iPad Air yang berkuasa ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang.
Assalamualaikum.